Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'una ummati wa farij anna humumana wa humumana ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ustaz nak nak bertanya apa khabar semua. Lama dah kita tak berjumpa. Dan jadi pada malam ini kita alhamdulillah berpeluang bersama-sama, dan kebetulan kita ini duduk di dalam PKP, dan kita masing-masing duduk di rumah. Jadi sebaiknya kita ini menggunakan masa kita dengan perkara-perkara yang baik. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Jadi biasanya Ustaz akan membaca kitab hikam. Tapi ni pembukaan mukaddimah ni hanya Ustaz memilih daripada kitab Bidayatul Hidayah, daripada Imam Al-Ghazali yang telah disyarahkan oleh daripada Imam Nawawi Al-Bantani, ataupun dikata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqi Ubudiyah. Maka diceritakan dalam kitab ini memberitahu kepada kita mengenai satu orang yang bernama Khalid ibnu Ma'dan, mengatakan annahu qala li Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu allazi qala fi haqqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa allimukum a'lamukum bil halal wal haram, Mu'az bin Jabal. Maka dikatakan bahawa Khalid ibnu Ma'dan ni dia kata pada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau ini adalah orang yang paling alim, paling mengetahui halal dan haram. Lalu dikatakan, ya Mu'az, katanya Khalid, ya Mu'az, haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'az, cuba memberitahu pada aku satu hadis yang kamu hafal, yang kamu ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang kamu ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalulah bila kata macam itu, fa baka Mu'az, lalu Mu'az pun menangis. Nangis Mu'az ni sungguh dia menangis. Lalulah hatta zanantu annahu la yaskutu, sehingga kata Khalid ni, aku sangka Mu'az ni bila dia menangis lama sangat ni, aku rasa Mu'az ni macam tak berhenti dah menangis. Summa sakata, kemudian dia pun diam. Lalu nangis lama tu diam. Summa qala, dia pun kata, maknanya dia kata aku ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah ini dikatakan seorang yang sangat benar percakapan dia. Lalu dia mengatakan, yaqulu li, Rasulullah berkata kepada aku, ya Mu'az inni muhaddisuka bihadisin. Wahai Mu'az, aku nak bercakap kepada kamu satu hadis. Satu kalam, satu perkataan. In anta hafiztahu nafa'akallahu indallah. Jika engkau menghafalnya, mengingatinya, nascaya ia akan memberi manfaat kepada engkau di sisi Allah Ta'ala. Maknanya akan memberi manfaat kepada kamu di dunia dan di akhirat. In anta daya'tahu, seandainya engkau mempersia-siakan, yakni engkau lupakan dia,
walam tahfazhu, kamu tidak jaga, kamu tidak ingat dia, in qata'an hujjataka indallahi ta'ala yaumal qiyamah, maka akan terputuslah hujah kamu di hadapan Allah. Akan terputuslah maknanya pertolongan kamu di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Ya Mu'az, wahai Mu'az, Inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqa samawati wal ard. Sesungguhnya, katanya Rasulullah, ya Mu'az, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit. 7 malaikat. Sab'ata amlak, Allah Ta'ala telah menciptakan 7 malaikat sebelum diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini, maka Allah telah menciptakan 7 malaikat. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan. Maka Allah Ta'ala jadikan setiap langit yang 7 tu ada 1 malaikat. Allah mencipta 7 malaikat, maka Allah mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka setiap langit itu ada 1 malaikat. Jadi 7 malaikat yang dicipta tu Allah Ta'ala letak. Ni malaikat ni jaga langit pertama, ni langit kedua, langit ketiga, sampai kepada 7 langit. Maka malaikat itu ada di setiap langit yang Allah Ta'ala cipta malaikat, Allah Ta'ala letakkan. Maka dikata malaikat bawaban, yakni yang di setiap pintu, yakni yang menjaga pintu tadi, alaiha, yakni ke atasnya, ke atas setiap langit. Maka setiap langit tu, di pintu-pintu langit ada malaikat. Wa tas'ada al-hafazah bi amalin abdid. Maka naiklah malaikat hafazah dengan membawa satu amalan seorang hamba Allah Ta'ala. Yang mana mereka ini man hina yasbahu ila hina yamsilahu. Maka ketika waktu pagi sampai kepada waktu petang, amalan yang dia buat tadi nurun, bercahaya. Maka malaikat tu bawa amalan tadi, amalan yang dia buat daripada pagi sampai ke petang, amalan tu ada cahaya. Maka amalan itu ada cahayanya kanuri syamsi, seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'adat, apabila naik saja amalan tadi, bihi, dengannya tadi, akhirnya sekali zakathu, yakni dipujinya, bagusnya amalan ini, ada cahaya amalan ini, naik. Wa kasarathu, dan banyak amalan ini, daripada pagi sampai petang amalan-amalan ini, dia sembahyang subuh contohnya, kemudian dia sembahyang sunat duha, dia berzikir, buat amal-amal ibadat, maka ibadat tadi dibawa oleh malaikat hafazah sampai kepada langit yang pertama. Maka sampai langit yang pertama dipuji oleh malaikat, dan amalan dia bercahaya sebagaimana cahaya matahari. Maka sampai kepada ila sama'i dunya, sampai kepada langit dunia. Langit dunia ni yang paling dekat dengan bumi lah, sampai ke langit ketujuh tu. Maka sampai kepada langit dunia tadi, dipuji tadi, maka berkatalah malaikat, ini amalan ini dipuji bagus, maknanya dipuji sehinggalah sampai kepada langit yang pertama. Dan langit yang pertama adanya malaikat yang menjaga di pintu tadi. Maka bila sampai saja langit yang pertama tadi, fayaqulul malak al-muwakkil biha, maka berkatalah malaikat tadi yang diwakilkan, yang menjaga langit dunia tadi, yakni langit yang pertama sebenarnya. Sampai pada langit yang pertama, kata malaikat lil hafazah, kepada malaikat hafazah, idribu bihadzal amal, pukullah hamba ini dengan amalan tadi, wajah sahibihi, pada wajah empunya amalan tadi. Ana, kata malaikat tadi, sahibul ribah, aku adalah malaikat
Dia memerhati hamba-hamba Allah yang ribah. Apa makna ribah? Ribah dengan arti kata yang melakukan perbuatan mengumpat. Yang melakukan perbuatan mengumpat. Amarani Rabbi alla ad'u, yani atruku. Allah Ta'ala telah memerintahkan aku agar meninggalkan amalan ini atau menolak amalan ini. Meninggalkan amalan, yang mana amalan ini amalun man aghtaban nas, amalan orang yang mengumpat manusia. Maka dikatakan bahawa seorang yang melakukan amal daripada waktu pagi sampai kepada waktu petang, boleh jadi sepanjang dia beramal daripada pagi sampai ke petang itu, amalan tadi dilihatnya dengan amalan yang baik. Sehingga naik amalan tadi bercahaya. Namun apabila sampai kepada langit yang pertama, maka malaikat di langit yang pertama tidak menerima amalan tersebut. Kenapa malaikat tidak terima amalan tadi? Kata dia, Allah Ta'ala perintahkan kepada aku agar tidak membenarkan orang yang beramal dengan amalan ini, dia melepasi langit pertama, yakni orang yang melakukan perbuatan mengumpat. Kerana sesungguhnya aku, kata malaikat, adalah malaikat yang Allah Ta'ala tugas melihat mana-mana manusia yang mengumpat. Apabila dia mengumpat saja, maka amalannya tidak melepasi langit yang pertama. Maka para jamaah sekalian yang dikasihi, maka di sini kita dapat faham, seandainya kita ini melakukan amalan mengumpat, perbuatan mengumpat, maka pada hari itu amalan kita tidak naik ke langit. Apatah lagi kalau yang kita umpat itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita menyatakan buruk kepada para nabi, wal-iyazubillah, ataupun kita menyatakan buruk kepada ahli keluarga nabi, ataupun kita menyatakan buruk kepada ulama-ulama salihin, ataupun kita menyatakan buruk kepada wali-wali Allah Ta'ala, maka sudah pasti amalan kita tidak akan naik ke langit. Nak lepas langit pertama pun tidak terlepas. Kerana apa? Kerana mengumpat. Maka Syekh Junaid Baghdadi satu hari, dia melihat satu orang anak muda sedang meminta sedekah. Lalu dia berkata dalam hati, alangkah baiknya anak muda ini kalau dia bekerja, dia tidak meminta-minta. Dia kata dalam hati je. Maka malam itu dia mimpi orang bawa satu mayat dan orang suruh makan mayat itu. Ternyata mayat itu adalah mayat lelaki yang dia umpat siang tadi. Maka dia terkejut. Bila dia terkejut, dia menyesal. Dia cari pemuda tadi. Dia cari-cari kerana nak minta maaf. Akhirnya mula-mulanya cari-cari tak jumpa. Sehinggalah satu ketika dia jumpa. Bila jumpa, dia pun beri salam. Assalamualaikum. Orang tu jawab, Waalaikumsalam. Terus berkata, moga-moga Allah mengampunkan dosamu, wahai Junaid. Maknanya. Maka kadang-kadang begitu. Kita tak sedar, kita kata ke orang, tiba-tiba orang itu kekasih Allah, wali Allah Ta'ala. Maka perbuatan, apabila kita ada perbuatan mengumpat, menyatakan buruk kepada seseorang, menyebabkan amalan itu tidak terangkat ke langit, tak melepasi langit yang pertama. Maka di sini fahamlah kita bahawa sesiapa yang mengumpat pada hari itu, amalan dia tidak naik ke langit. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa para jamaah sekalian. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang yang mendengar kuliah ini. Walaupun yang menyampaikan kuliah ini banyak dosanya, mohon kepada Allah berkat orang-orang yang mendengar ini, terampunlah orang yang bercakap ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Maka tidak melepasi langit pertama tadi dengan sebab mengumpat. Jadi sebab amalan itu tidak terangkat ke langit kerana mengumpat. Apatah lagi apabila mengumpat orang yang soleh. Kalau orang mengumpat pada kita, tak apalah, kita tak soleh. Tapi kalau mengumpat dengan orang yang soleh, orang yang alim, orang yang baik, orang kekasih Allah, maka amat besar kemukaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diceritakan lagi
yujawizuni ila ghairi, maka datanglah satu amalan yang lain pula menghampiri malaikat tadi dengan amalan yang lain. Maknanya apa? Summa ta'til hafazah, datang malaikat tadi, malaikat hafazah datang lagi, katanya besokkan. Besokkan datang pula bi amalin soleh, dengan amalan yang soleh. Tapi amalan soleh ini khalun min ismil ribah, maknanya tidak ada yang mengumpat. Bila tidak ada mengumpat, baik dah, sudah faham, maka selamat. Kalau kita tidak mengumpat kepada orang hari itu, amalan akan lepas langit pertama. Maka bawalah malaikat hafazah, bawa keesokan hari, bawa amalan yang lain pula, bawa amalan yang soleh, dan amalan itu tidak ada mengumpat. Min a'malil abdi, daripada amalan-amalan hamba tadi, lahu nurun, maka ada cahaya. Sehingga bila ada cahaya, maknanya dipuji oleh para malaikat, disucikan, dan dikatakan wa taksuruhu, banyaknya amalan dia tadi. Hatta, yani sehinggalah tablughu, hatta tablughu bihi ila sama'i saniyah, ya, sehinggalah sampai kepada langit yang kedua. Sampai pada langit yang kedua tadi, maknanya langit yang kedua tadi ini bawa amalan, bercahaya amalan tadi, dan amalan itu tidak ada mengumpat. Bila tidak ada mengumpat, lepaslah langit yang pertama. Kerana langit yang pertama tu tengok ada mengumpat ke tidak ada. Oh, tidak ada mengumpat, maka lepaslah dia. Bila lepas pada dia, sampai kepada langit yang kedua, fayaqulu lahum al-malak al-muwakkil biha, maka berkatalah kepada malaikat tadi, malaikat yang diwakilkan dengannya, dengan langit yang kedua. Kata langit yang kedua, malaikat langit yang kedua, ada mengatakan malaikat yang langit kedua ni namanya rubaiyah, malaikat langit yang kedua. Maka bila dikatakan bahawa sampai pada langit yang kedua, lepas dah, sudah tidak ada, kifu wadribu, katanya, maknanya berhenti kamu di situ, berhenti situ amalan sampai langit kedua. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, bihi, maka katanya malaikat, berhenti kamu di situ, wahai malaikat yang hafazah, berhenti kamu di situ. Kamu ambil amalan dia yang dikatakan bercahaya tadi, melepasi langit yang pertama tadi, kamu ambil amalan dia, kemudian kamu pukul di atas wajah dia. Kerana apa? Kerana annahu arada bi'amalin ardi dunya. Kerana dia melakukan amalan tadi dengan ada tujuan dunia. Tujuan dunia, yakni dia berbangga-bangga dengan amal. Wa ana, katanya, malakul fakhr, aku ada malaikat yang melihat orang-orang yang berbangga. Apabila dia berbangga sahaja, amarani rabbi alla ad'a amaluh, maka aku diperintahkan oleh Tuhan aku supaya meninggalkan amalan tadi, yakni amalan orang yang berbangga tadi. Maka dia ini bagus, tak mengumpat, bagus. Tapi oleh kerana dia tak mengumpat, dia pun sibuk dengan amal soleh, namun dia ada rasa bangga dalam amal. Bila rasa bangga saja dalam amal tadi, maka menyebabkan amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Maka sampailah dia langit kedua, maka pada langit kedua dipukul amalan tadi pada wajah orang yang melakukan amal tadi. Wal-iyazubillah. Maka dikatakan bahawa orang ini dia ada berbangga-bangga, annahu kana yaftakiru 'ala an-nas fi majalisihim, dia ini berbangga-bangga di atas manusia dalam majlis mereka, sehingga dikatakan bahawa amalan dia tidak melepasi pada langit yang kedua, hanya sekadar melepasi langit yang pertama sahaja. Sampai langit yang kedua tidak dapat lepasi. Maka dikatakan lagi, wa tas'adu al-hafazah bi amalil abdi, maka dikatakan hafazah dia bawa lagi amalan hamba tadi.
Ya bertahiju, yakni bercahaya amalan tadi. Nuran, dengan betul-betul bercahaya. Min sadaqah, daripada sedekah. Bagus, pagi-pagi bersedekah. Pagi dia bersedekah, tengok orang susah dia bersedekah. Kemudian dia sembahyang sunat, dia tak tinggal. Kebetulan hari itu dia berpuasa sunat. Dikatakan ya bertahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin. Yakni wa kasirun minal birri. Dan dikatakan lelaki ini ataupun orang ini amalan dia bercahaya daripada sedekah, daripada sembahyang, daripada puasa. Dengan sebab dia sedekah, dengan sebab dia berpuasa, dengan sebab dia sembahyang banyak, maka qad a'jaba hadzal amal hafazah, sehingga rasa kagum malaikat hafazah tadi dengan amalan tadi. Wa yujawizuna bihi, maka dicuba menghampiri pada langit tadi, melepasi pada langit yang kedua tadi. Dikatakan bahawa lepas dia langit yang kedua. Sebab apa? Sebab amalan yang pertama, amalan dia tadi tidak ada ribah, tidak ada mengumpat. Lepas tengok ada bangga tak? Tidak ada bangga. Ada ujub tak? Tidak ada ujub. Maka lepas langit yang kedua sampai kepada langit yang ketiga. Sampai kepada langit yang ketiga, fayaqulu lahumul malak al-muwakkilu biha, maka berkata malaikat yang berada pada langit yang ketiga yang diwakilkan tadi, kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi ana malakul kibir. Katanya, berhenti kamu di situ wahai malaikat hafazah. Ambil amalan dia tadi, kamu pukul amalan dia pada wajah dia. Kerana sesungguhnya aku adalah malaikat yang melihat hamba-hamba Allah yang sombong. Hamba-hamba Allah yang sombong. Siapa orang yang sombong? Antaranya adalah orang yang tidak menerima kebenaran setelah nyata baginya itu ada kebenaran. Siapa lagi orang yang sombong? Orang yang sombong adalah orang yang memandang rendah terhadap orang lain. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Kita semua, saya dan juga para jamaah, moga-moga Allah Ta'ala pelihara supaya kita jauh daripada sifat sombong. Kerana sifat sombong menyebabkan amalan kita tidak dapat melepasi pada langit yang ketiga. Maka katanya kamu pukullah kepada amalan ini pada wajah dia. Kerana aku, kata malaikat ini, penjaga ataupun tukang melihat hamba-hamba Allah yang sombong. Mana-mana hamba-hamba Allah yang sombong dalam melakukan amal, maka amalannya tidak akan lepas pada langit yang ketiga. Maka tertolaklah dia. Maka para jemaah ingat, kalau kita ada mengumpat orang, amalan kita tak lepas pada langit pertama. Kalaulah kita tak mengumpat orang, kita rasa bangga, amalan kita tidak lepas pada langit yang kedua. Kalaulah kita tidak mengumpat, kita tidak rasa bangga, tidak ada bangga, tapi kita merasa sombong. Kalau kita merasa sombong, amalan kita tidak lepas pada langit yang ketiga. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa amarani rabbi alla ada'a amaluh yujawizuni ila ghairi. Maka dikatakan Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada aku supaya tidak menerima, tinggalkan amalan ini. Amalan ini maknanya tidak boleh menyampaikan, amalan ini tidak boleh sampai kepada langit, tak boleh sampai pada langit yang ketiga. Kerana apa? Kerana annahu kana yatakabbar 'alan nas fi majalisihim, kerana mereka itu adalah orang yang sombong kepada manusia dalam majlis mereka. Maka tak lepaslah dia pada langit yang ketiga. Wa tas'adul hafaza bi amali 'abdi yazhu. Maka malaikat hafazah bawa pula amalan orang lain pula. Amalan hamba tadi yazhu. Yazhu ni bermakna yudhi'u, bercahaya. Bercahaya juga. Kama yazhul kaukabid duriyun. Maka seumpama cahaya bintang-bintang di langit. Maka bercahaya. Daripada apa bercahaya? Min tasbih, daripada bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah yang azim pagi-pagi. Wa salah, dan juga sembahyang sunat. Dan yang ketiga siam, berpuasa. Wal haji, kerja haji dia. Wal umrah, kerja umrah dia. Hatta yujawizu bihi, sehinggalah menghampiri pada langit yang ketiga. Maknanya melepasi langit yang ketiga. Ila sama'i rabi'ah, sampai kepada langit yang keempat.
lepas dia. Yang pertama, tidak ada mengumpat. Sampai langit kedua, tidak ada dia berbangga-bangga. Ketiga, tidak ada sombong. Sombong pun tidak ada. Maka sampai dia pada langit yang keempat. Maka dengan amalan bertasbih dia, maknanya mereka pun bertasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun subhana malikul quddus, ataupun apa-apa tasbih yang diamalkan tadi, bertasbih, sehingga dikatakan bahawa tasbih di amalan tasbih, amalan sembahyang, puasa sunat dan seumpamanya tadi naik dalam keadaan bercahaya. Namun fayaqulu lahum al-malaku al-muwakkilu biha, maka katalah malaikat, berkata malaikat yang menjaga pada langit yang keempat, waqifu, berhenti di situ, wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, maka dikatakan pukullah dengan amalan ini di atas wajah orang tadi. Kerana apa? Kerana ana sahibul ujub, aku adalah orang yang ujub. Ujub ni yakni merasa dirinya lebih baik daripada orang tadi, daripada orang lain. Bila rasa diri lebih baik pada orang, maka dia dikira ujub, rasa dia lebih baik. Maka ujub ni maknanya dia lebih kepada perasaan dalam hati. Oh, aku ini ujub. Kalau dia cakap, oh akulah yang paling bagus di kalangan orang ramai, maka itu bangga. Tapi kalau mari dalam hati seorang diri je, payah dah nak cari orang macam aku ni, kerana aku ni maknanya nak cari orang soleh macam aku ni payah. Maka ketika mana dia mengatakan demikian di dalam hatinya, maka dia merasa ujub. Ataupun dia melihat orang lain semua tak sebagaimana dia, maka dia telah berbaik sangka dengan dirinya, maka ini termasuk ujub. Kalaulah dia pula beritahu pula pada orang lain, kalau nak banding dengan ustaz-ustaz lain, aku paling bagus sekali, maka itu bangga. Maka oleh kerana dia ada ujub, maka amalan dia tidak lepas pada langit yang keempat. Langit keempat tak dapat lepas. Tak lepas sampai pada langit yang keempat. Kerana apa? Kerana ada amalan ujub tadi, menyebabkan amalan tadi itu tertolak. Maka dalam keadaan macam itu, watas adul hafazah bi amali abdin, maka naik pula satu hafazah, malaikat hafazah bawa seorang hamba tadi dengan pahala apa? Dengan pahala jihad, dengan haji. Dan dikatakan bahawa amalan dia ini banyak sehingga naik bercahaya. Tetapi bila sampai kepada langit yang kelima, fayaqulu lahum al-malaku al-muwakkilu biha uqifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, maka katanya malaikat tadi yang menjaga langit yang kelima, berhentilah kamu di situ, pukulkan dengan amalan ini pada wajah orang yang melakukan ini, pada wajah dia ini. Kerana apa? Kerana ana malakul hasad, kerana aku adalah malaikat yang melihat mana-mana hamba yang hasad. Kita tidak boleh hasad kepada orang ramai, kepada orang lain. Biar orang lain dengan kelebihan yang Allah bagi, biar orang lain dengan pembahagian yang Allah bagi. Maka untuk kita nak menghilang hasad, kita kena faham firman Allah. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi bahagian dalam kehidupan mereka atas dunia masing-masing, dah bagi dah bahagian masing-masing. Maka ada orang Allah Ta'ala bagi ilmu. Dalam waktu yang sama Allah Ta'ala bagi harta. Maka dengan ilmu dia berdakwah, dengan harta dia infak pada jalan Allah. Alhamdulillah, kita kena bersyukur pada Allah. Walaupun kita tak mampu buat macam dia. Ada orang yang Allah Ta'ala beri dengan pelbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia, dan dia buat kebaikan, kita tidak boleh dengki. Kalau kita tengok orang yang lebih alim daripada kita, kita kena gembira. Kalau kita tengok orang buat baik kepada orang lain lebih pada kita, kita kena gembira. Kita tidak boleh rasa tak puas hati, kita tak boleh rasa benci kepada dia, dan kita tidak boleh mencari kelemahan-kelemahan dia. Orang ni nampak infak sama ni, ini jenis ujub, ini jenis nak cari nama. Jangan cepat-cepat kita ini menghukum orang lain. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati dia. Sama ada dia benar-benar ikhlas infak, wallahualam, berbaik tersalah, berbaik sangka itu lebih baik.
daripada kita melulu berburuk sangka kepada orang lain. Maka katanya aku malaikat hasad. Dan hasad ini bahaya. Dia bahaya. Dia lebih bahaya daripada corona lagi. Dia lebih bahaya daripada penyakit darah tinggi, kecil manis. Lebih bahaya hasad lagi. Tidak ada hadis kata siapa yang mananya sakit kecil manis habis amalan baik dia. Tak ada. Tetapi dalam satu hadis, iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasad. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Jauhkan kamu daripada penyakit hasad. Kerana penyakit hasad ni dia makan habis pahala kamu. Bagaikan api makan kayu api. Maka katanya, aku ini penjaga atau melihat hamba-hamba Allah yang hasad. Maka dengan sebab itu, langit yang kelima tolak amalan tadi. Siapa yang ada hasad, amalan dia tidak diterima. Kata guru ustaz, pernah kita kata. Ni contoh saja, contoh. Contoh, kalaulah kita jenis pendakwah lah. Kita tak nak contoh pada pendakwah lah. Ni ustaz, sana ustaz. Tiba-tiba datang satu orang. Dia pun jumpa saya, contohnya. Ustaz, saya nak bagi tahu. Sedap sungguh ustaz sana. Ada satu orang ustaz tu baguslah dia. Dia ni menyampaikan begini. Dia beritahu pada kita. Timbul dalam hati kita. Kenapa dia duk puji ustaz tu? Aku pun ustaz juga. Kenapa dia tak kata ke aku? Aku ni baik, aku ni bagus begini. Maka ketika orang mencerita tentang kebaikan orang, kehebatan orang, kelebihan yang Allah beri pada orang, kita tak puas hati. Kita nak orang tu cerita kebaikan kita. Maka kata guru saya, orang itu ada penyakit hasad. Contoh lain. Contoh lain, dia ni tukang kayu. Dia pun buatlah perabot dia. Tiba-tiba datang satu orang kata, perabot orang tu baguslah. Halus dia punya seni pertukangan dia. Kita rasa tak puas hati. Kenapa dok kata ke dia? Dah perabot aku tak bagus ke? Maka ketika itu kita rasa tak puas hati. Kata guru saya, sudah ada hasad dalam hati kamu. Maka menyebabkan apa? Menyebabkan amalan kamu tertolak pada langit yang kelima. Maka annahu kana yahsudu man yata'allam wa ya'malu bimisli amalihi wa kullu man kana ya'khudhu fadlan min ibadati kana yahsuduhum wa yaqa'um fihim. Maka dikatakan bahawa dia ni hasad. Pada sama ada dia hasad dengan sebab orang tu belajar, kemudian dia beramal dengan ilmu, maka dia pun hasad. Tunjuk baik, konon-konon. Maka dia hasad dalam hati. Hasad kepada orang yang belajar, yang beramal contohnya. Ataupun orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan min ibadah. Orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada ibadat. Maknanya orang ini ibadat, infak dia bagus pada kita. Kita rasa benci pada dia. Sebab kita nak infak tak boleh macam dia. Dia ni kaya, boleh infak banyak. Kita rasa geram sungguh. Tak bagus dia tu, infak tu, tunjuk-tunjuk orang. Kita kata gitu. Sebenarnya hasad yang ada dalam hati kita. Maknanya kenapa kita rasa tak puas hati? Kullu man kana ya'khudhu fadlan min ibadah. Kita rasa setiap orang yang Allah beri kelebihan pada ibadat, kana yahsuduhum, kamu ini menghasad pada mereka, wa yaqa'u, dan menjatuhkan dia itu, yakni kamu umpat dia, fihim, daripada dia. Maka dikatakan bahawa orang yang mengumpat tadi menyebabkan Allah Ta'ala tidak redha kepada dia. Apa kata malaikat tadi? Amarani Rabbi alla ada'a amaluh. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala telah merintahkan aku supaya tinggalkan amalan ini. Maknanya daripada yujawiduni ila ghairi. Maknanya tinggalkan amalan ini supaya tidak boleh dekat amalan ini, tidak boleh diterima oleh Allah Ta'ala dan tak sampai pada langit yang kelima, tak lepas. Dengan sebab apa? Dengan sebab hasad. Dan Rasulullah bersabda lagi, waqala wa tas'adu hafazah. Maka hafazah bawa pula amalan. Bawa amalan naik hafazah dari bi amali abdi lahu daun daun kadau isyamsi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin
fayujawizuna bihi, maka naik ke hafazah bawa amalan hamba tadi bercahaya seperti cahaya matahari yang sempurna, dengan sebab banyaknya sembahyang, dengan sebab banyak keluar zakat, dengan sebab kerja haji, dengan sebab umrah, dengan sebab jihad, dengan sebab puasa. Lalulah dia cuba bawa amalan ini sampai kepada langit yang kelima, lepas langit yang kelima. Bermakna apa? Dia jenis orang yang tidak ada hasad. Sampai kepada ila sama'is sadisah, sampai kepada langit yang keenam. Katanya, kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi annahu kana la yawhamu insanan qattu min ibadillah. Maka dikatakan bahawa malaikat kata, berhenti kamu di situ, wahai hafazah. Kamu ambil amalan dia, kamu pukul di atas wajahnya. Kerana dia ini annahu kana la yawhamu insanan. Dia adalah orang yang tidak mengasihi orang lain. Dia buat ibadat, dia tidak mengasihi orang lain. Lalu orang susah ke tidak susah, tak cara. Yang paling penting, aku boleh rumah besar, aku boleh kereta, aku ada kedudukan, PT aku banyak, sudah. Orang susah tak susah, tambah ambil kira. Jadi sebaik-baiknya kita kena ambil kira juga orang-orang susah, keliling kita, jiran tetangga kita, siapa-siapa yang kita boleh bantu. Sama ada kita nak bantu secara terang-terangan ataupun tersembunyi, itu atas kita. Yang paling penting, kita dapat menjaga hati kita. Lalulah melepasi langit yang kelima sampai langit yang keenam, maka langit yang keenam tidak terima. Sebab apa? Sebab dia tidak ada mengasihi orang ramai, orang lain. Kata malaikat tadi, apa kata malaikat? Maknanya dia kata, ana malakur rahman, aku adalah malaikat rahmat. Aku adalah malaikat rahmat, iaitu malaikat yang melihat siapa-siapa yang ada sifat kasih sayang terhadap orang lain. Amarani Rabbi, Allah Ta'ala telah merintahkan kepadaku, Allah ada amaluh, maka supaya tinggalkan, tak payah terima amalan ini, tak boleh nak terima amalan ini. Yujawizuni ila ghairi, maknanya tak boleh sampai kepada aku amalan yang ada di dalamnya orang yang tidak ada sifat kasih sayang. Jadi kalau boleh, maknanya kalau boleh mana-mana yang kita mampu tolong orang, tolonglah. Jadi kaedah dia, kalau ada orang datang, fakir miskin ke, datang beri rumah kita, ulurlah bantuan setakat mana yang kita mampu. Setakat mana yang kita mampu. Tak boleh banyak sikit. Boleh jadi dengan kita ulur bantuan pada orang yang susah inilah yang menyebabkan kita dapat kasih sayang Allah. Maka sampailah dia kepada langit yang keenam tadi, akhirnya tertolak dia. Langit yang keenam tidak diterima. Watasfadu qala watasadu hafaza bi amali abdi min saumin wa salatin wa nafaqatin yakni kasiratin fi sabilillah. Maka naiklah malaikat hafazah dengan bawa amalan hamba daripada puasa, sembahyang dan banyak infak. Wa jihad, dan banyak jihad li'alaika dinillah. Maknanya orang jihad ni orang meninggikan kalimah Allah Ta'ala. Dan dia ini dalam keadaan wara'in, dan ada sifat wara'. Dia jaga diri daripada haram dan syubhah. Maknanya, lalu dikatakan dia ada bunyi suara. Suara ni maknanya macam suara lebah. Dia punya amalan dia, bunyi macam suara lebah tadi. Kenapa bunyi macam suara lebah? Dikatakan bahawa amalan dia tadi, dia kata bercahaya seperti cahaya matahari, dan bersama dia itu ada 3,000, salah satu alaf malak, ada 3,000 malaikat. Yujawizuna bihi, bawa dia sampai lepas melepasi langit yang keenam. Lepas langit yang keenam sampai langit yang ketujuh. Sampai daripada langit yang ketujuh, sampai langit yang ketujuh, fayaqulu lahum malak al-muwakkil biha, maka katalah malaikat yang ada pada langit yang ketujuh, kifu wadribu bihadzal amal wajha sahibihi wadribu jawahihahu. Maka katanya malaikat tadi, berhenti kamu di situ. Kata malaikat yang ada langit, yang di langit ketujuh, wahai hafazah, berhenti kamu di situ. Dan bersama dengan malaikat yang bawa ni 3,000 malaikat, kata malaikat yang ada pada langit tujuh, berhenti kamu di situ semua. Kamu ambil amalan orang ini, kamu pukul pada wajah dia. Pada wajah dia.
bermakna sampai langit yang ketujuh, tak boleh lepas lagi pada langit yang ketujuh, sekadar langit yang ketujuh itu saja. Maka katanya pukul dia dengan amalan pada wajah dia dan pukul segala anggota dia katanya. Dan akhirnya ditutup dia punya amalan tadi, langit tadi tak boleh lepas pada sampai langit yang ketujuh sahaja. Lalu dikatakan bahawa dan pukul juga kepada hatinya, ana sahibu zikri, apa makna aku ini malaikat yang melihat siapa yang nak cari nama, nak cari sebutan. Dia panggil sum'ah. Suka orang-orang menceritakan menceritakan amalan-amalan dia. Oh, bagus orang ni maknanya. Dia suka, maknanya aku ini sahibu zikri, bukan zikir la ilaha illallah tu, maknanya aku adalah malaikat yang mencari orang yang suka nama-namanya disebut. Nama-namanya disebut tadi. Yakni dia suka, dia ada sifat iaitu satu sifat sum'ah. Maka Allah Ta'ala memberitahu bahawa fa inni ahjabu an rabbi kullu amalin lam yurad, mana ditolak, tidak diterima. Lam yurad, tidak diterima. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada aku supaya tidak menerima amalan orang yang seumpama ini ketika mana dia melakukan amalan, dia suka amalan dia ini disebut-sebut oleh orang ramai. Jadi kalau boleh kita cuba elakkan amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan kita cerita segala amalan baik kita. Kalau kita cerita sikit dengan niat. Kalau kita infak, kita khabar orang, infaklah kamu, kita pun tunjuk kita infak, tapi kita infak di belakang orang tak tahu lebih banyak lagi. Maknanya. Kenapa khabar juga? Khabar tu supaya nak galak orang buat baik juga. Tapi amalan-amalan yang lain itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikatakan bahawa oleh kerana dia ini buat amalan suka orang sebut dia, sehingga dia kata dia rasa bangga, dia kata Allah, maknanya baguslah kamu ni sentiasa bersama ulama. Oh, saya berhubung dengan ulama-ulama contohnya. Saya ulama ramai kenal saya. Maka begitulah. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang bercakap ini dan juga para jemaah sekalian. Jadi kalau kita jumpa para ulama ke ataupun kita buat perkara-perkara baik pun, maka bukan bermakna kita ini jangan kita ada niat supaya kita mendapat pujian daripada orang ramai. Maka dikatakan bahawa Allah tidak terima tadi, maka dikatakan kerana dia innama arada bi amali ghairallahi ta'ala annahu arada bihi rif'atan indal fuqaha, kerana Allah Ta'ala tidak mahu amalan yang seumpama ini, dan dia buat amalan bukan kerana Allah, dia nak rif'ah indal fuqaha, dia nak kedudukan dia tinggi di kalangan orang-orang yang ada kedudukan, ataupun dia nak zikran fil majalis, dia nak nama dia disebut dalam satu majlis indal ulama, boleh jadi di sisi ulama, maknanya supaya dia ini terkenal dengan makna kelebihan-kelebihan yang dia ada. Jadi kalau begitu maknanya apa? Bermakna amalan dia ada sifat riak. Akhirnya menyebabkan amalan dia tadi ditolak walaupun sudah sampai kepada langit yang ketujuh. Walaupun sudah sampai kepada langit yang ketujuh, akhirnya amalan tadi ditolak. Kerana apa? Kerana amalan-amalan baik tadi yang dia buat, amalan-amalan baik, akhirnya dia nak namanya disebut. Ini amat payah. Para jamaah sekalian, amat payah. Jangan kita ada niat supaya nama kita disebut. Jangan ada niat satu hari nanti orang akan sebut nama aku, biar orang tahu aku ni begini. Aku buat ni biar dengan niat ni nanti maknanya orang akan kata baik pada aku. Kalau ada niat macam itu menyebabkan Allah Ta'ala tidak menerimanya, sehingga dikatakan bahawa akhirnya apa? Dikatakan, kata malaikat tadi, fayaqullahu Ta'ala antu hafazah ala amalin abdi wa ana rakibun. Kamu wahai hafazah ni, kamu ini bawa amalan hamba tadi, aku katanya adalah ulama rakib. Rakib ni ulama yang menjaga alama fi qalbihi, apa yang ada dalam hati hamba tadi. Aku tahu
makna apa yang dia nak amalan tadi. Dia maknanya, dan Allah Ta'ala perintahkan aku, yakni malaikat ini, laknat kepada orang yang buat amalan seumpama ini. Akhirnya dikatakan bahawa malaikat itu melaknat amalan-amalan tadi sehingga amalan tadi tak lepas pada langit yang ketujuh. Maka di sini kita dapat faham bahawa amalan-amalan inilah yang menyebabkan tertolak amal kita tadi. Lalu Rasulullah menceritakan kepada Muaz, wahai Muaz bin Jabal, bahawa sesungguhnya amalan semua mereka tadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan saja ditolak, bahkan dilaknat. Apa yang ada di langit, di bumi, dilaknat. Dan para malaikat-malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, melaknat belaka. Dan amalan-amalan tadi yang tidak lepas sampai pada langit ketujuh sekalipun, tidak lepas, dilaknat oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mengatakan demikian itu, tiba-tiba summa baka Muaz pun menangis. Muaz pun menangis. Sehingga dikatakan menangis yang bersangatan. Ada setengah mengatakan jatuh pingsan Muaz. Bangun terkejut pingsan, menangis pula. Lalu dalam keadaan menangis yang bersangatan, menangis. Lalu berkata Muaz, ya Rasulullah, anta Rasulullah. Katanya Muaz, kamu ini Rasulullah, yakni kamu ini maksum daripada dosa-dosa. Wa ana Muaz, aku ni Muaz bin Jabal saja. Lastu maksum, aku tidak maksum. Fa kaifa li bin najah wal khalas min zalik. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana aku nak selamat? Bagaimana aku nak dapat kosongkan amalan aku daripada perkara-perkara tersebut? Iaitu apa dia? 7 perkara. Iaitu ribah, mengumpat tak lepas pada langit yang pertama. Yang kedua, fakhar, berbangga tak lepas, mengumpat tak lepas pada langit pertama. Fakhar, bangga, siapa yang ada sifat bangga tak lepas langit yang kedua. Yang ketiga, kibir, siapa yang ada sombong pada amalan tak lepas pada langit yang ketiga. Yang keempat, ujub, siapa yang ada ujub dalam amalan dia, langit yang keempat tak terima. Yang kelima, hasad, siapa yang ada hasad, langit kelima tak terima. Yang keenam, sum'ah, supaya orang cerita kebaikan dia, langit keenam tak terima orang yang ada sum'ah. Yang ketujuh, riak. Riak ini maknanya orang yang buat amalan supaya orang puji dia, orang sebut nama dia. Ada 7 sifat ini. Ribah, mengumpat, berbangga, sombong, ujub, hasad, sum'ah. Suka dipuji, namanya disebut. Yang ketujuh, riak, buat amalan bukan kerana Allah, supaya kerana manusia, maka amalan ini tidak diterima oleh Allah. Lalu kata Muaz, ya Rasulullah, kata Muaz, kamu ya Rasulullah, kamu adalah Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Muaz, yakni Muaz bin Jabal, lastu bi maksum, wa anta Rasulullah minal maksumin, daripada orang yang terpelihara, maksum minaz zunub, terpelihara daripada dosa. Wa kaifali bin najah wal khalas min zalik, bagaimana aku nak selamat, nak habis, nak kosong daripada sifat-sifat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muaz, iqtadi bi. Boleh Muaz nak selamat, boleh Muaz. Boleh selamat, tapi hendaklah kamu mengikuti aku. Hendaklah kamu mengikuti aku. Wa in kana fi amalika naqsun, walaupun amalan kamu tadi sikit kurang ke, maknanya kamu ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Ya Muaz, boleh kamu ikut Rasulullah. Wahai Muaz, hafiz ala lisanika. Wahai Muaz, kamu jaga lidah kamu. Kamu jaga lidah kamu minal waqi'ah, yakni ribah. Yang pertama kata Rasulullah, jaga lidah kamu daripada mengumpat. Fi ikhwanika, kepada saudara kamu. Min hamalatil Quran khassah, lebih-lebih lagi orang yang memahami Al-Quran, terdiri daripada pembaca Quran, terdiri daripada para ulama, para awliya. Jangan cepat-cepat mengatakan buruk pada ulama. Hari ini kadang-kadang tak faham kita. Kadang-kadang orang berani bercakap buruk pada ulama, memperlekehkan ulama, menyatakan buruk pada ulama, ataupun memandang rendah pada ulama dan seumpamanya. Jaga-jaga kita.
Rasulullah kata kamu tidak akan selamat begitu. Jaga lidah kamu. Lidah kamu jaga daripada menyatakan buruk kepada saudara kamu, lebih-lebih lagi kepada hamalatul Quran. Apa makna hamalatul Quran? Yang bawa Quran, bukan bawa Quran, bukan sekadar baca, bukan sekadar hafal, tetapi mereka adalah orang yang memahami Al-Quran, yang terdiri minal awliya'is salihin, minal ulama'i rasyikin, daripada ulama-ulama, daripada awliya-awliya. Maka dikatakan wahmal zunubaka alaika wala tahmalha alaihim. Maka kamu tanggunglah dosa kamu, maknanya ke atas engkau, maknanya jangan membawa kepada terhadap orang lain. Jangan kamu ini memberi mudarat kepada orang lain. Jangan suka duk cela orang. Jangan kamu ini maknanya menghina orang dan sebagainya. Maknanya jangan disabitkan kamu juga orang mendatangkan dosa. Kemudian dikatakan bahawa jangan kamu ini nak tinggi pada orang lain. Dengan arti kata jangan kamu rasa sombong, dan jangan kamu masukkan amalan dunia dalam amalan akhirat. Kamu kata kerja akhirat ni kerja akhirat, tapi sebenarnya kamu ini mencari dunia. Seumpama menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bagus. Saya menuntut ilmu ini, saya nak begini-begini, tetapi dalam hati untuk mencari harta benda dunia. Waliyazubillah. Kemudian jangan kamu diperlihatkan dengan amalan kamu. Jangan kamu supaya kamu dikenali manusia. Jangan. Dan jangan kamu rasa nak lebih pada orang. Jangan kamu sombong ataupun meninggi diri dalam majlis kamu. Dan janganlah sampai orang ini menjauhkan kamu dengan sebab kejahatan kamu. Dan jangan kamu membesarkan diri, berbangga-bangga. Maka jaga nanti kamu akan dicari oleh anjing-anjing api neraka di negeri di hari akhirat. Waliyazubillah. Maka dikata-kata Muaz, Muaz dalam keadaan macam itu, dia mohon kepada Rasulullah. Dia kata macam mana boleh nak selamat ini. Lalu Rasulullah kata, ya Muaz, bila Allah nak beri orang tu selamat, Allah Ta'ala pemudahkan dia melakukan kebaikan. Tetapi kalau orang itu tidak selamat, maka jadi berat dia nak melakukan kebaikan, dia mudah jatuh kepada perkara-perkara yang seumpama ini. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang terselamat daripada sifat-sifat ini. Sehingga kalau orang tu selamat, seolah-olah Rasulullah nak kata, hey Muaz, orang ni kalau dia selamat, Allah Ta'ala jadi mudahkan dia. Mudahkan dia nak tinggalkan perkara-perkara buruk. Tapi kalau orang ni tak selamat, dia tak payah tinggal perkara buruk. Dia jadi lazat, dia jadi berat. Dan itu amalan dia. Dia nak orang mengumpat, dia nak dia nak rasa bangga, dia sombong, ujub, hasad dan seumpamanya. Jadi bagaimana nak selamat? Dengan arti kata jaga lidah, jaga hubungan kamu dengan orang, jaga maknanya niat kamu, dan jangan kamu ini mencari sesuatu kedudukan di kalangan makhluk. Carilah kelebihan di sisi Allah Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dikatakan bahawa kita ini agar merasa suka kepada taat, benci kepada maksiat. Kata Khalid bin Ma'dan ni, aku mendapati bahawa selepas Muaz bin Jabal beritahu aku hadis ni, aku tengok Muaz bin Jabal ni banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Dan dia ini sangat maknanya mengambil berat tentang ibadat. Selepas dia, kata Khalid bin Ma'dan, selepas dia sebut hadis ini di hadapan aku tengok tak ada orang paling banyak baca Al-Quran. Muaz bin Jabal lah antara orang yang banyak membaca Al-Quran. Oleh kerana itu, para sahabat sekalian, para jamaah sekalian, moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada penyakit-penyakit ini. Kita mohon kepada Allah
Walaupun maknanya kita baca-baca ini, kita jangan tuju orang. Boleh jadi penyakit tu ada berlaku pada kita. Maka kita kena usaha supaya dijauhkan kita daripada penyakit ini. Moga-moga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada para jemaah, rasa sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz terima kasih kepada mana-mana yang ucap takziah di atas kewafatan, kematian, kehilangan ayah yang tercinta. Dan ayah ini dia suka kitab hikam sebenarnya. Jadi kadang-kadang maknanya bila nak baca kitab hikam teringat pula pada dia. Jadi insya-Allah bermula malam besok kalau diizinkan oleh Allah, kita akan sambung pembacaan kitab hikam insya-Allah. Jadi sekadar ini saja. Akhir kata, Ustaz bukan orang yang alim, bukan orang yang soleh, memerlukan doa antum semua agar doakan Ustaz, dan Ustaz juga mendoakan antum semua agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.